untuk berhijrah ke Madinah. Jadi baginda ini dia bukan pelarian. Diulangi kan. Bukan pelarian. Bukan orang kena halau, bukan. Dia diperintahkan. Diperintahkan. Ni perintah ni mesti ada sebab, mesti ada kejayaan. Dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, di situ ada kejayaan dalam perintah tersebut. Khilaf dengan perintah, kita tinggalkan perintah, kita lawan dengan perintah, maka yang datang adalah musibah. Setelah bai'ah Aqabah yang kedua yang dilaksanakan dengan sempurna, 72 orang dan 3 orang wanita. 72 orang bai'ah dengan diwakilkan, dan 3 orang lagi bai'ah dengan mulut tanpa memegang tangan baginda wanita. Islam berjaya meletakkan asas sebuah negara di tengah gurun pasir yang bergelombang akibat kekafiran dan kejahilan. Kekafiran dan kejahilan ni diibaratkan dengan gelombang. Diibaratkan dengan gelombang. Gelombang kekafiran dan kejahilan ni kalau datang, kita yang rasa macam kuat pun rasa tak kuat. Rasa kuat. Bila dia datang kejahilan tu, kita pun rasa macam jahil sama. Perletakan asas ini merupakan pencapaian terpenting yang pernah diraih oleh Islam sejak permulaan dakwah. Jadi inilah batu loncatan yang pertama baginda sallallahu alaihi wasallam melangkah ke Madinah sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan orang Islam untuk berhijrah ke negara tersebut. Sebab sebelum ni baginda pernah hijrah. Kita pernah tengok macam mana baginda buat hijrah kali pertama dan kali kedua, 2 kali juga di Habsyah. Kan? Jadi Habsyah tidak ada penyebaran agama di sana kecuali Najasyi sahaja yang masuk Islam. Apa nama dia? Ashamah nama dia. Alif Sad Ha Mim Ta Marbuthah. Kan? Jadi bila sana tak sedia menjadi markas, menjadi pusat dakwah, maka Islam tidak tertegak. Mana tak ada orang yang sedia nak terima. Di Islam tu dia tertahan, tak sampai. Bila ada orang yang sedia terima, kita tengok macam mana bai'ah Aqabah yang kedua. Dia punya janji sumpah setia dia macam mana? Kemudian diulang oleh 3 orang pemimpin besar. Kamu kena ingat ni, lepas ni nyawa tau, nyawa. Bukannya masalah nak akidah saja, masalah nyawa, masalah maruah. Kamu kena ingat. Ya, semua tekad. Kan? Jadi mereka keluar daripada negeri ini berbeza dengan kita keluar daripada negeri. Bila boleh buka je rentas negeri, semua hotel-hotel dilangkaui penuh. Lain. Kita rentas negeri tak? Tak ada pun kita kata kita pelarian. Bertuah betul. Engkau ni buat pelarian ni, pergi langkawi pelarian. Orang langkawi pun tak tuduh kita. Hang mai ni pelarian kau. Hang lari dari siapa? Covid ni datang mana pun dah. Hang kod mana pun dah Covid ni. Hampir sana pun dia ada, hampir sini pun dia. Pimai tang tu. Lama cerita tu kan. Pimai tang tu. Kita pun tak panggil pelarian. Bila boleh buka rentas negeri tu, tak ada kata-kata pelarian pun. Orang sana pun tak tuduh kita pelarian. Pakcik ni dari mana? Hamba dari Kelantan. Oh, Kelantan, boleh selalu ke Kelantan? Pemandu pelancong tu terus ke Kelantan, Pasir. Kan? Dari mana bang?
Mek tok dari Sarawak. Kita dari Sarawak. Sihat kita terus cakap Sarawak. Kan? Abang macam muka macam ni lah, orang Sabah lah. Benar bah. Bah kau dari Sabah. Arah mana kau Sabah? Terus cakap Sabah. Boleh dia. Anda ada masalah. Boleh bah, anda masalah. Boleh. Sabah semua boleh. Kan? Tak ada boleh kata, mu pelari yang ni. Mu pelari yang. Tak. Jadi hijrah Nabi SAW ini adalah perintah. Berani menghadapi risiko. Ada beberapa cerita nanti akan dibawa oleh Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi. Bagaimana gambaran awal. Dia ceritakan macam mana tindakan hijrah sahabat bawah nanti. Makna hijrah adalah untuk meninggalkan kepentingan. Nabi SAW sebenarnya ada kepentingan duduk di Mekah, dia tinggalkan kepentingan. Mengorbankan harta, bukan macam kita. Saya baru semalam pergi Gambang, bawa 1,000 bawa, bukannya bawa 100 nak pergi jalan, bawa 1,000. Mengorbankan harta, tinggal harta. Nanti kita akan dengar macam mana Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Tengok macam mana kita tengok. Kita pun tak sangka macam mana dia boleh tinggalkan harta dia, hamba dia, dan menyelamatkan diri. Inilah asas. Menyelamatkan diri ini dia dua aspek lah. Pertama nyawa sendiri, yang kedua akidah. Macam mana dalam surah yang kita baca Isra' tu, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dia lari itu bukan untuk apa? Untuk mengharapkan rabbana hablana min ladunka rahmatan. Ya Allah, kurniakan daripada sisi kamu rahmat. Kami nak rahmat je. Bukannya dia lari itu nak benda lain. Kalau kita lari, kita keluar daripada negeri kita nak cari kesenangan. 3 bulan dah pergi duduk dalam rumah. Dah tepu dah. Kan? Dah tak boleh nak tahan dah duduk rumah. Keluar. Cari kesenangan. Tapi mereka meninggalkan kesenangan. Ia dilakukan dengan kesedaran bahawa diri mereka mungkin terbunuh. Macam cerita 309 orang Ashabul Kahfi. Atau dirompak pada awal maupun pada akhir perjalanan. Dalam awal perjalanan, dalam permulaan perjalanan. Demikian pula kesedaran bahawa diri mereka berjalan menuju masa hadapan yang belum pasti. Tak tahu apa jadi ni. Nasib lah. Nasib baik, baik. Nasib tak baik, sama ada good luck ataupun bad luck. Tengok. Demikian pula kesedaran walau bagaimanapun orang Islam mula berhijrah dengan penuh kesedaran tentang semua risiko yang akan mereka alami. Sementara itu orang musyrik terus berusaha untuk menghalang orang Islam keluar kerana mereka tahu bahaya akan mengancam mereka suatu hari nanti. Sebab bila orang keluar, dia akan cari bantuan dari luar untuk dia patah balik dekat tempat dia. Itu pasti. Tindakan hijrah sahabat. Berikut aku paparkan beberapa tindakan hijrah yang dilakukan oleh orang Islam. Yang pertama, muhajirin pertama yang menuju ke Yathrib dalam catatan sejarah Islam ialah Abu Salamah. Abu Salamah ni laki kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni adalah antara 12 isteri Nabi SAW, ummahatuna, emak-emak kita al-mahbubah yang dicintai. Kerana kita mak kita, siapa mak kita Ustaz? Isteri Nabi ni semua mak kita. Nisbah dia adalah mak. Wa azwajuhu ummahatuhum. Kan? Walaupun kita kata dia bukanlah nisbah, dia panggil nasabinya nisbah mak betul. Tapi dalam rangkaian kita ni umat Islam, maka pengharamannya lepas kewafatan baginda, tiada siapa yang boleh kahwin dengan isteri-isteri baginda. Dia pengharamannya macam tu. Macam kita lah, mana boleh kahwin dengan mak kita.
yang berhijrah setahun sebelum terjadinya Bai'ah Aqabah Kubra menurut pernyataan Ibnu Ishaq, yang kemudiannya disusuli oleh isterinya iaitu Ummu Salamah dan anaknya yang bernama Salamah. Abu Salamah ni bapa kepada Salamah. Ketika Abu Salamah memutuskan untuk keluar, para ipar duainya berkata, "Kau mementingkan dirimu sendiri tanpa memperdulikan kami. Apa yang kau fikirkan tentang kami ni? Buat tak tahu je ni. Kami tidak akan membiarkan kamu pergi." Mereka menahan isteri Abu Salamah. Tak boleh. Kau nak keluar, keluar seorang-seorang. Tak boleh bawa isteri kau, anak kau. Daripada kejadian itu, keluarga Abu Salamah sangat marah. Mereka berkata, "Tidak akan kami biarkan anak kami bersama dia jika kau memisahkan dia daripada saudara kami." Padahal kalau kita dah seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan, dia berautoriti lah, berkuasa penuh lah, kan? Selagi mana dia bukan buat benda yang menyalahi syarak, kita panggil. Takkan dia kahwin dengan anak kita, lepas tu kita kata, duduk rumah, tak boleh buat pergi mana-mana. Tak ada, kan? Sebab dia punya imbalan tu dengan dia telah menghalalkan wudhu' ataupun kita panggil faraj itu dengan mahar, mas kahwin. Kedua-dua pihak saling berebut anak lelaki Abu Salamah hingga mereka melepaskan tangannya. Selepas itu keluarga Abu Salamah pergi dengan membawa anak lelaki Abu Salamah. Salamah ni lelaki lah, bukan perempuan. Kalau kita Saloma, kan? Isteri Piramli, Saloma, Salamah. Kita asal ada mah belakang ni, ialah perempuan. Kalau Arab ni dia ikut makna, kan? Walaupun ha tu antara alamat bahawa si pemilik nama itu adalah wanita, tapi tidak secara menyeluruh lah. Macam Huzaifah, belakang tu. Abu Salamah pun bertolak menuju ke Madinah seorang diri. Sementara Ummu Salamah, selepas suaminya pergi dan ketiadaan anak lelakinya, setiap pagi dia keluar ke Abtah, tanah berkerikil di kota Madinah. Jadi batu kerikil dia tu kalau kita tengok besar-besar lah, bukan macam batu kita, batu apa kita panggil tu, kasaran tu, kan? Dia batu besar-besar tu. Kalau kita pergi Mekah macam tu lah, tengok batu kerikil dia macam mana. Jadi bapak-bapak, kan, bapak-bapak semua, yang dia tinggalkan ni isterinya dan anaknya, kan? Ini nak tinggal, bukannya tinggal nasib lah. Kalau dia pergi tu selamat, selamat lah. Kalau pergi tu tak selamat, tak selamat lah. Ni on the way ni, dalam perjalanan ni tak tahu ni okey ke tidak ni, kan? Kalau kena kejauh, kena kejauh lah. Jadi pengorbanan dia tu kita tak faham macam mana dia nak selamatkan dia punya iman dia. Nak selamatkan dia punya iman dia tu, terpaksa keluar daripada satu tempat, terpaksa tinggalkan anak, terpaksa tinggalkan isteri. Ni bukan masalah dia ni tak faham, dia ni tak faham kot hak isteri dia, bukan. Dia masalah akidah, masalah iman, masalah tekanan pada masalah pengamalan agama. Itu masalah dia. Hari kalau kita tengok, tak patut Abu Salamah ni. Adakah Allah Ta'ala perintahkan benda yang tak patut? Tak ada. Waktu baru ni kita punya Syah Nuruddin bagi tahu, kan, walaupun kita dalam sesi PKP ni, sembahyang mula-mula dulu sembahyang Jumaat, yang boleh berapa orang, kan, 3 orang mula-mula. Cuma Melaka ni cepat sikit lah, kita cepat. Saya kalau balik Sangor tu memang tekanan jiwa, kan. Balik nak pergi, lupa pula ingatkan Melaka, kan. Melaka boleh walk in dia, sana belum walk in lagi. Masa tu lah, masa kita tu kita dah mengajar, dia belum mengajar lagi, baru-baru ni je, baru je. Kita dah buka kelas macam biasa, kan, green zone, kan, sesuai dengan kita hijau Melaka punya ni, hijau sejahtera, mesra, kan.
Allah Ta'ala berkat tu, apa yang kita cakap baik tu jadi baik. Jadi Syekh Nurdin kata apa? Alhamdulillah kita memang nampak mudahnya datangnya mazhab dalam kehidupan kita. Kalau kita tak boleh ambil kaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, maka kita akan memilih mazhab-mazhab yang lain yang menyatakan boleh sembahyang paling kurang 2 orang sembahyang Jumaat, asal ada imam, asal ada makmum. Itu pentingnya mazhab, kan? Bukannya sembrono, kan? Bukannya mengkhinzir buta, ikut je. Aku faham Quran, aku faham hadis, ikut aku lah nak buat macam mana. Tak boleh. Kita dah ada dah. Macam kalau kita panggil undang-undang, ada perlembagaannya, ada aktanya. Dia akta, kalau tak ni kita punya muka ni mahal ni, kalau tak pakai ni mahal sekarang ni. Dia ada akta dia. Sebab apa? Bukannya dia suka-suka, mesti ada akta. Akta berapa, semua benda itu telah kan diwartakan. Dalam memberi hukum begitu juga, dia ada warta dia. Bukannya mufti dia suka-suka, tak, dia ada warta dia. Jadi mereka, Abu Salamah meninggalkan anak dia, meninggalkan isteri dia, mungkin sebab Abu Salamah pun bertolak, menangis sampai petang selama 1 tahun. Daripada pagi sampai petang nangis weh. Tok laki nikah, tinggalkan rumah, bukan meninggal. Mana tok laki ni be, kelik be, kelik be, balik be, tak balik juga, tak balik setahun. Melihat kenyataan tersebut, salah seorang ahli keluarga terdekat Ummu Salamah berasa kasihan kepadanya dan berkata, mengapa kamu tidak membiarkan wanita malang ini pergi, biar je lah pergi kat suami dia, kau orang lain. Sesungguhnya terasa berat baginya kerana kamu telah memisahkan dia daripada suami dan anaknya. Maka seluruh keluarganya berkata kepadanya, susulilah. Kalau kita panggil ni, susuli ni maknanya kamu ikutlah suamimu jika kamu mahu. Dia panggil talhaq. Ilhaqi fahlak. Fahlun. Ilhaqi, dia kata kamu pergi lah, ikutlah suami kamu. Ummu Salamah lantas meminta kembali anaknya daripada keluarga Abu Salamah. Selepas itu dia keluar menuju ke Madinah dengan berjalan kaki sejauh 500 km tanpa diteman oleh sesiapa pun, kan? Kita sekarang kita ada train lah, daripada Madinah ke Mekah tu ada train, kan? Jadi kalau naik bas macam biasalah 6 jam ataupun 5 jam, termasuk dia berhenti Arena'ar tu, 507 ataupun dia ada 2 jalan lah. Jadi tapi tak lari, tak jauh, tak kurang daripada 500 km. Bukannya dekat ni, jalan kaki. Jalan kaki sampai Allahu Akbar. Hebat perempuan Ketika dia sampai di Tan'im, dia bertemu dengan Uthman bin Talhah bin Abu Talhah. Setelah Uthman mengetahui cerita tentang perjalanannya, Uthman menghantarnya hingga sampai di Madinah. Jadi Tan'im ni, kita pun tahu Tan'im, kan? Sampai di Tan'im dibawa oleh Uthman, sampailah ke Madinah. Ketika kampung Quba sudah terlihat, Uthman berkata kepadanya, suamimu ada di kampung itu, temuilah dia dengan berkat daripada Allah, ala barakatillah. Jadi untuk hubungan suami dan isteri ni, sebab tu kita sunat kita baca barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah Ta'ala memberkati kamu dan Allah Ta'ala mengumpulkan kamu di dalam seluruh ataupun sebarang kebaikan. Betul, ala barakatillah. Jadi orang Arab ni dia dah biasa benda ni. Cuma kita ni kadang-kadang kalau tu barakallah, poyong sejak duduk dengan ustaz kau dah jadi macam
Kan. Mereka Masya Allah kan. Hui, cikgu sedap dengan ustaz ni. Masya Allah tak lekang kan. Masya Allah, astagfirullah. Padahal kalau orang Arab tengah isap ukuk pun dia cakap Masya Allah, biasa je. Kan, tengah isap shisha tu. Astagfirullah, dia biasa. Cuma kita ni kan tu. Kalau nak pergi mana, nak ni, nak jalan fi amanillah, biasa. Dia dah biasa tu. Kan, hayyakallah, barakallah, biasa. Padahal mulut tengah isap ukuk. Cuma kita ni orang Melayu ni dia punya tu dia sangat tinggi nilai dia punya tu kan. Sampai kalau kita ni baik sikit dia dah jadi mana lain dah. Kau dah pandai jadi ustaz dah. Dah boleh bagi kuliah. Selepas itu Uthman bin Talhah berpatah balik ke Mekah. Patah balik pergi ke Tan'im. Tan'im ni antara 3 tempat yang Nabi SAW berihram. Yang kedua, tatkala Suhaib ataupun dengan gelarannya As-Suhaib Ar-Rumi hendak berhijrah. Ini dia cerita sahabat-sahabat yang berhijrah seorang. Bila dia open boleh je, macam kita kan, bila boleh kebenaran je, pakat-pakat nak keluar daripada negeri ya. Kan. Kita pun Pak Ahmad dah tempah hotel sana, yang ni Pak Abu dah masing-masing lah. Suhaib Ar-Rumi dia panggil. Orang kafir Quraisy berkata kepadanya, dulu engkau datang kepada kami sebagai orang yang melarat dan hina dina. Dia panggil mau mendatang kan, buat bisnes, kaya. Kemudian hartamu menjadi melimpah sejak tinggal bersama kami, buat bisnes, buat berniaga dekat Mekah, kaya. Dan engkau memperolehi segala apa yang engkau telah peroleh. Sekarang engkau ingin keluar dengan membawa pergi harta dan dirimu. Demi Allah, itu tidak akan terjadi. Tiba-tiba dah dapat semua dan kau kaut, tiba-tiba kau nak belah. Bahasa kasar lah. Suhaib kemudian bertanya kepada mereka, bagaimana pendapatmu jika aku berikan hartaku kepadamu? Adakah engkau akan melepaskan aku, melapangkan jalanku? Mereka berkata, ya. Orang kafir ni kalau duit, ya. Maka Suhaib berkata, jika begitu, ku berikan semua hartaku untuk kamu. Dia tak sebut berapa jumlah. Dia tak sebut dalam ni, riwayat ni dia sebut secara ringkas lah. Kalau dalam riwayat, kalau tak salah saya, nanti boleh tengok balik. Kalau salah saya bagi tahu. Kalau tak salah dia ada 8 tempayan emas, 8. Macam kita tengok cerita kan. Apa dia? Alibaba. Kan. Berapa tong tu? 30 tong saya bawa 30 tong. Padahal semua penyamun. Kan. Macam tu dia punya tempayan letak emas. Dulu orang emas. Aku ada 8 tempayan emas yang aku ditanam di sudut rumah aku. Dia bagi tahu detail. Dia bukan bagi cincai je. Kalau kita kan, perompak kata, engkau nak lepas boleh, tapi kau bagi tahu ada dekat amari. Padahal kita letak tempat lain. Kalau ada lah, tak ada nasib lah tu. Gitu, macam tu lah. Tak ada, dia bagi tahu detail. Aku ada 8 tempayan yang kau ambil sudut dekat tu, aku tanam kat situ, kau ambil. Dia tak kisah. Yang penting akidah dia, iman dia tu selamat. Ketika khabar tersebut sampai kepada Rasulullah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suhaib untung besar, Suhaib untung besar. Dia telah gadaikan, kan? Dia telah gadaikan hartanya dengan dia telah gadaikan hartanya sebagai imbalan untuk memelihara iman dia. Yang ketiga, yang ni kita panggil secara berjemaah. Umar bin Khattab sendiri, Ayash bin Abu Rabi'ah dan Hisham bin Hashi bin Wa'il berjanji untuk bertemu di satu tempat pada pagi hari. Jadi dia nak buat berjemaah, secara berjemaah 3 orang. Okey, nanti kita kumpul, tapi bukan pakai WhatsApp lah. Maknanya bagi tahu lah, kita kumpul satu tempat nanti pagi. Mereka mahu berhijrah menuju ke Madinah. Pada hari yang telah ditentukan, Umar dan Ayash pun berkumpul, tetapi Hisham ditahan oleh orang Quraisy. Bila orang tahu Hisham ni ditahan,
Dan Hisham kena tahan ni agak jahat lah, dia punya modal dia. Kita nanti tengok. Ketika Umar dan Ayash telah sampai di Madinah dan menginap di Quba, Masjid Quba tu yang kita tahu tu, Masjid Quba, Abu Jahal bersama saudaranya Haris datang menemui Ayash. Mereka bertiga memang saudara si ibu, bapa lain tapi ibu sama. Kan? Abu Jahal dan Haris berkata kepada Ayash, sesungguhnya ibumu telah bernazar bahawa rambutmu tidak akan bahawa rambutnya, maknanya dia tidak akan menyisir rambutnya, dan dia tidak akan berteduh daripada sinaran matahari, maknanya dia akan berjemur sehinggalah dia boleh melihatmu sampai nampak anak dia. Kata Abu Jahal atau Abu Al-Hakam kan. Syair dia saya baca tadi petang, tapi nanti saya mungkin akan bawa masa lain. Syair dia dalam kitab ni. Bawah tu kalau kita tengok Ibnu Hisham Syirah, ada Sirah Nabawiyah bawah tu. Ini antara ringkasan lah. Sirah Nabawiyah juga ni antara ringkasan. Dia kata apa? Abu Jahal atau Abu Hakam, sesungguhnya ibumu telah bernazar bahawa dia tidak akan menyisir rambut, maknanya dia tidak akan menguruskan dirinya, dia akan berjemur macam orang gila lah, akan meroyan sehinggalah dia melihatmu, maka kasihanilah dia. Oi, jual mak Kalau kita tengok cerita Hindustan tu tak boleh kalah hero Tamil kalau main mak ni habis kan, habis. Yang tak keluar urat, badan tak keluar urat pun keluar urat. Dinding yang kita kata boleh pecah. Kan? Kemudian Umar berkata kepada Ayash, hai Ayash, backup balik. Kan? Hai Ayash, demi Allah kaummu hanya ingin menggoncang keyakinanmu terhadap agamamu. Ingat kan, dia uji kaum ni akidah tu. Maka berwaspadalah terhadap mereka. Demi Allah, jika ibumu telah diganggu oleh kutu, dia pasti menyikat rambutnya. Kok mana pun dah kesikat rambut, dia akan langgar nazar dia. Dan jika suhu Mekah yang panas telah menyeksanya, pasti dia akan berteduh. Panas Mekah ni kita tahulah, musim kita haji itu 48, 49. Kita pun tahu. Cuma alhamdulillah dia panas kering. Kan? Kita ni panas berpoloh. Masam bau dia. Jadi dia panas kering. Tapi panas tetap panas. Namun begitu Ayash tidak mempunyai kehendak apa-apa, tidak mempunyai kehendak apa ni, man tidak ada pilihan selain ataupun melainkan pulang bersama Abu Jahal dan Haris, kerana dia ingin menggugurkan sumpah ibunya. Sebab nazar ni memang dia valid, memang dia sah walaupun masa tu juga. Bila mana ada sahabat kata, masa aku dulu kafir aku bernazar, Nabi kata nazar tu dia valid walaupun ketika kafir dulu. Kan? Sebab nazar ni dengan lafaz. Benda yang dengan lafaz dia tak perlu syarat ada Islam, tak payah. Kalau benda dengan niat kena dengan syarat kena ada Islam. Kalau benda lafaz, perbuatan yang dengan lafaz ni tak perlu ada syarat Islam. Nazar dia kena dengan lafaz. Kalau dia lintas je, aku ingat kan. Kadang-kadang bukan apalah, memang Allah Ta'ala tetap akan uji kita. Kadang-kadang kita macam dah tak frust sangat, dah tak tahan. Aku menazar lah kalau kan, ini kalau selesai hutang aku ni, aku nak infak 30,000. Dan masa tu juga selesai. Kita pun tu duduk kan, mana nak cek 30,000 ni. Dan masa tu juga. Itu kalau lintas kita tak perlu bayar lah. Tahu kalau kita dah lafaz kan, kata Ji, rasa macam dah tak tahan lah, banyak sangat lah kan. Yang tu projek tak jadi, rumah kena rompak, na'udzubillah, motor rosak, kereta rosak. Nazar lah. Dia pun dah sebut kan, kau nazar apa? Yang haji tu pun tanya pula, kau nazar apa? Aku nazar lah Ji, kan, tengok masjid kita ni tak ada aircon. Jadinya saya tambahlah aircon 5 biji. Dan esok selesai, kereta baru, motor baru, ada orang bagi pula kan. Dia pun
menung. Haji tanya, kata itu nazar 5 ekon. Ekon sabar dulu Ji. Kan dah sabar pula. Lafaz Allahu Akbar. Umar pun berkata kepadanya, jika memang itu keputusanmu, ambillah unta betinaku ini. Ia unta yang bagus, lagi mudah dikendalikan. Tetaplah berada di belakangnya. Belakang mana duduk atas dia. Jika ternyata kaummu membohongimu, segeralah menyelamatkan diri dengan unta ini. Unta ni kalau kita tengok lari laju lah. Memang dia ada lumba unta. Kalau kita tengok dekat TV Arab ni ada lumba unta. Ayash pun pergi bersama Abu Jahal dan Haris dengan menunggang unta pemberian Umar. Ketika mereka telah menempuh setengah perjalanan, Abu Jahal berkata kepada Ayash, hai anak saudaraku, demi Allah, untaku ini telah keletihan. Jaya itu kata-kata. Ustaz, dia guna demi Allah ya. Orang kafir ni memang dia kata wallahi ni biasa. Cuma Ustaz saya ada kongsi itu, Ustaz Ashraf Fizrul dalam dia punya slot kan, Haya bil Arabiah tu. Cuma wallahi ni Ustaz pun belajar Mesir pun dia tahulah. Wallahi ni dia memang bukanlah bermakna berbentuk. Dia ada wallahi itu. Kalau kita kata, ya, sengoti. Itu lah. Kalau orang Terengganu kata, tobat. Betul. Macam itulah. Kan? Dia nak menguatkan perkataan dia tu, kenyataan dia tu. Apa yang dia beri statement, kenyataan dia tu, dia akan kuatkan. Betul. Wallahi tu. Wallahi. Kita kata wallahi lah. Walaupun bukan masuk wallahi itu demi Allah. Tapi sini memang dia guna demi Allah lah. Maukah kamu memboncengku dengan untamu? Helah Abu Jahal. Ayash menjawab, confirm boleh. Maka Ayash menghentikan untanya yang diikuti oleh Abu Jahal dan Haris yang turut menghentikan unta mereka, kerana Abu Jahal akan berpindah ke unta Ayash. Ketika mereka turun, tiba-tiba Abu Jahal dan Haris memeluk Ayash lalu mengikatnya. Kemudian mereka berdua membawa Ayash hingga ke Mekah pada siang hari dalam keadaan terikat. Abu Jahal dan Haris menjerit, hai penduduk Mekah, beginilah yang perlu dilakukan terhadap orang bodoh daripada kalangan kamu. Dia terus buat warning dekat orang-orang Mekah, siapa yang keluar kau tengok ni akibat dia. Jahat tu. Tadi dia jual nazar. Dia kata mak dia nazar, padahal dia tipu. Jadi kita tak boleh bayang kan, kita elok-elok kita nak keluar rentas negeri, polis tangkap kita, patah balik. Siapa rentas negeri tengok, tak ada, kuat-kuat bayar 1,000 je. Lepas tu nanti pergi lagi. Berapa? 1,000. Alah 1,000 bayar je. Kalau polis buat macam tu apa macam? Sotuan kan? Kita tangkap kan, sebat dia. Siapa keluar daripada Jasin ni tengok, siap. Memang tak keluar dah kita. Sampai clear tu. Jangan pergi kat Kedah. Jangan pergi kat Savaganga macam tu kawasan. Sibuk nak makan nasi kandar kan. Tak payah pergi dulu, tahan dulu. Cari nasi kandar sini. Ada nasi kandar ni? Dia kata ustaz nasi kandar pula cari malam ni. Sudah. Mana ada ustaz? Melangkah kau nak makan nasi kandar. Dia buat macam tu. Jadi yang tadi kena pisah dengan keluarga, yang Suhaib kena pisah dengan harta, yang ini telah diseksa pula. Demikianlah 3 contoh. Banyak lagi. Ini contoh diwawak ringkasan macam mana contoh sahabat yang memperlihatkan apa saja yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap orang yang akan berhijrah. Ditahan isterinya, ditahan hartanya, ada yang diseksa. Apabila mereka mendapat tahu, walaupun begitu orang Islam tetap keluar secara berturut-turut, sebahagian mengikuti sebahagian yang lain. Setelah 2 bulan lebih, antara 3 hingga 9 hari selepas Bai'ah Aqabah Kubra ataupun Aqabah yang kedua tu, tidak ada lagi orang Islam di Mekah kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Ali dan beberapa orang yang ditahan. Sebab saya cerita tadi kan, yang kita tahu tadi tahan hanyalah Ayash, tapi ada beberapa orang lagi yang ditahan. Abu Bakar dan Ali tetap tinggal atas perintah daripada Rasulullah sambil menanti bilakah akan diperintahkan untuk keluar. Rasulullah dan Abu Bakar terus mempersiapkan segala peralatan mereka. Itu kita akan cerita nanti.
Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada Aisyah yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada orang Islam, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat hijrah kamu yang memiliki kebun kurma di antara dua dataran bertanah lava. Tanah lava ni maknanya kita panggil gunung berapi lah, ataupun tanah yang subur, isyarat atau bukti kepada tanah yang subur. Lepas tu kita panggil kurma Madinah. Bukan kurma Mekah. Jangan ada saya ni bawa kurma dari Mekah. Betul, awak beli dekat Mekah, betul, tak salah. Kalau awak makan kurma Mekah, pahala dia 100,000 kali ganda. Tak ada. Kurma Mekah mungkin kurma tu dibeli di Mekah lah. Wallahu alam. Maka berhijrahlah para sahabat menuju ke Madinah. Semua orang Islam yang dahulu berhijrah ke Habasyah pun turut berhijrah ke Madinah. Ketika Abu Bakar sedang bersiap-siap menuju ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sabarlah dahulu, aku berharap tidak lama lagi aku diizinkan." Jadi keizinan itu Nabi SAW buka kepada umat-umat Islam dahulu. Itu bukti bahawa Nabi bukanlah pelarian. Tu hadis tu. Aku berharap tidak lama lagi aku diizinkan. Nabi itu diizinkan untuk berhijrah. Allah yang memberi keizinan, bukan kena halau. Abu Bakar bertanya keheranan, biarlah ayahku menjadi taruhan, apakah dalam keadaan seperti ini kau masih mengharap keizinan? Rasulullah SAW menjawab, ya. Kan tekanan demi tekanan. Jadi Abu Bakar kata, macam ni pun keadaan? Ya, sebab aku keluar bukan dengan aku punya pilihan, aku keluar dengan keizinan. Maka Abu Bakar menahan keberangkatannya untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya dia mesti memberi makan 2 ekor unta tunggangan yang telah dipersiapkannya dan menumbuk coklat selama 4 bulan. Menumbuk coklat Saya tak rasa ni coklat lah. Nanti tengok balik dalam ibarat bahasa Arab dia. Ataupun coklat yang sebenarnya. Jadi koko ni koko kan, coklat ni koko, menumbuk coklat. Kalau makanan kuda dia bagi apa tu panggil? Apa tu? Makanan kambing bagi apa? Barli barli dengan garam. Ini saya tak pasti. Ini tengok balik dalam ibarat bahasa Arab dia. Jadi insya-Allah semoga Allah SWT berikan kita jelaslah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Madinah secara rasminya menjadi markas ataupun pusat penyebaran dakwah seluruh dunia. Wallahu taala alam. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatakal muqarrabin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubbaka rasulik wa hubba man yuhibbuna ila hubbik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataina kullaha. Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal waba' wat ta'un wal zalazil wal qarana wal fawahish was su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.